Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Puan-puan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu untuk kita membincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan Muharram ini, sebenar dengan kedatangan bulan Muharram 1436 Hijrah. Hari ini berapa bulan? Tak tanya bulan Oktober, tanya bulan Muharram. Hari ini 4 Muharram. Cepat dia ingat Oktober tu kan. Jadi maknanya memang kita ni dengan bulan Islam kadang-kadang lambat sikit. Kita lebih dengan bulan Masihi. Hari ini 4 Muharram 1436 Hijrah. Maknanya dah 4 hari kita berada dalam bulan Muharram. Kita masuk tahun baru. Bila mana kita masuk tahun baru, bermakna umur kita semakin singkat. Umur kita makin meningkat, masa kita makin singkat, kematian makin cepat. Sebab itulah bila mana sambut tahun baru, kita nak kena renung juga betapa segala umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, semuanya akan dipersoalkan oleh Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis Nabi kata, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak berganjak dua kaki anak Adam di akhirat esok sehingga mereka itu ditanya tentang 4 perkara. Apa 4 perkara yang ditanya itu? Kata Nabi, yang pertamanya an umrihi fi ma afna, tentang umurnya, bagaimana dia gunakan umur. Perempuan, meningkatnya usia, meningkatnya umur, setiap saat, setiap minit, setiap jam yang Allah bagi kepada kita, semuanya akan dipersoalkan. Kita buat apa? Kita guna macam mana umur kita? Wa an jasadi, tentang jasadnya, tubuh badan kita. Mata kita, kita tengok apa? Telinga kita, kita dengar apa? Mulut kita, kita baca apa? Tangan kita, kita buat apa? Kaki kita, kita melangkah ke mana? Semua. Wa an jasadihi fima ablah, tentang tubuh badan dia, jasad dia, bagaimana dia gunakan. Itu yang kedua kali ditanya perempuan. Yang ketiga, wa an ilmihi ma amila bi, tentang ilmu yang dia belajar, dia beramal ataupun tujuan perempuan bila kita berilmu ni untuk kita beramal. Jadi bila kita belajar, kita buat, kita buat berdasarkan apa yang kita belajar tersebut. Wa an ilmihi, ilmunya. Dan yang keempatnya kata Nabi SAW, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, tentang hartanya daripada mana dia ambil,
didapat daripada mana? Wa fima anfaqa, dan kemana dia nak pergunakan harta akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, perempuan yang dirahmati Allah, dengan kedatangan bulan Muharram ini, alhamdulillah kita syukur pada Allah, sekurang-kurangnya kita masih lagi diberi kekuatan dan anugerah oleh Allah untuk sama-sama kita memastikan bahawa kita memanfaatkan waktu masa yang Allah anugerahkan kita kepada kita dengan cara yang terbaik. Apatah lagi pada petang ni kita berkesempatan untuk berada dalam majlis ilmu, dan insya-Allah sebagaimana biasa perempuan, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan boleh terus tanya melalui talian SMS, iaitu 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan boleh terus SMS-kan soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. Talian SMS dibuka sekarang. So kita terima talian, insya-Allah sampainya SMS saya akan respon dari semasa ke semasa. Sebab hari ini perempuan masalah kita banyak. Pasal apa? Pasal orang yang menimbulkan masalah itu banyak, maka menyebabkan banyak masalah. Saya baru terima mesej saat ini sebelum saya datang sini. Ada orang minta saya ulas tentang bagaimana NASA bagi tahu 3 hari bulan Disember nanti akan berlaku gelap, matahari akan tak muncul-muncul. Lalu teori menyatakan bahawa matahari naik sebelah barat seolah-olahnya akan berlaku tahun depan. Saya nak beritahu itu maklumat yang palsu. Kalau maklumat dia sebut, NASA sebut sungguh pun kita kata benda itu tak betul, apatah lagi maklumat itu palsu. Pasal apa kita kata tak betul? Sebab bila mana kita mengaji perempuan, kita tahu. Orang tak mengaji bila dia dengar sikit, orang kata, oh tahun depan matahari naik belah barat, dia jadi tetap. Pasal apa? Ini maklumat ni bukan saya cerita, dia kata NASA cerita. Perempuan, NASA ke siapa ke cerita, kita ada sumber Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Berpandukan Quran, berpandukan sunnah, kita dapat agak ataupun kita dapat tahu apa yang diramalkan itu tidak betul. Wah, dia kata bukan dalam hadis Nabi. Hari ni kadang-kadang ada orang baca hadis juga, tapi baca tak habis. Itu salah. Orang cerdik ramai, tapi jenis ambil sekerat-sekerat. Macam nak cerita tu Ramli, dia nak masuk dalam gua, niat insing mata kaki ni. Betul tengok dah dah. Hak nak masuk, okey. Hak nak tutup dia tak ambil. Dia ambil separuh-separuh. Akhirnya boleh buka, tak ambil tutup. Apa jadi dia? Niat insung sungguh lah kalau kena pancung lah dia. Nak ceritanya bahawa ambil tak ambil. Sebagai contoh, bila mana Nabi SAW sebut antara tanda awal kiamat matahari naik belah barat, dia baca hadis ni, bukan kalau hadis ni sebut matahari naik belah barat itu tanda pertama. Baca bagi hadis dulu. Sebab apa? Sebab hadis banyak cerita sebab tanda kiamat. Sebab itu tengok ulasan para ulama bijak mentaufiqkan di antara hadis-hadis itu. Dia berkata apa? Maksud hadis ini sebagaimana disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dia kata apa? Dia kata maksud hadis ini yang kata tanda awal kiamat ialah matahari naik belah barat adalah tanda awal bagi kehancuran cakrawala. Sebab tanda kiamat itu ada fasa-fasa dia. Fasa ni fasa yang last. Sebelum fasa yang last ni ada fasa sebelumnya. Fasa sebelumnya, lagi mana tak berlaku fasa sebelumnya, dia tak akan berlaku fasa yang lain. Fasa sebelum tu apa? Mahdi, Dajjal, Malhamah Kubra, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa. Ini fasa yang sebelum fasa yang terakhir. Yang kata matahari naik belah barat itu merupakan tanda pertama. Tanda pertama bagi fasa yang terakhir. Sumpah macam ni kita sebut, kamu ni zaman persebelahan tahun bila? Kita berapa? Tahun 81. Tahun 81 kita tak tanya dia, hak 81 tu fasa yang mana? Sekolah rendah apa? Sekolah menengah kan?
Sebab dia habaq fasa sekolahan dia. Mungkin dia habaq yang fasa sekolah menengah, dia tak habaq yang fasa sekolah menengah. Ataupun dia habaq sekolah menengah, tak habaq sekolah menengah. Jadi kita nak tengok yang dia beritahu tu yang mana. Macam tu juga bila hadis sebut awal yang berlaku matahari naik belah barat merujuk kepada fasa yang terakhir. Bila fasa yang terakhir, sebelum itu ada lagi tanda-tanda yang lain. Seumpama yang saya sebut tadi. Maknanya jangan nak risaulah. Oh, matahari sakit tenggelam terus 3 hari tenggelam, tak tiba-tiba dah tak kena mengena. Tak kena mengena tuan-tuan. Pasal apa? Pasal banyak lagi peristiwa-peristiwa yang belum berlaku. Hari ini perempuan yang dirahmati Allah, kita menghadapi masalah apabila mesej-mesej yang disebarkan itu yang tidak dianalisis, ataupun mesej-mesej yang sampai kepada kita itu mesej-mesej banyak yang tidak betul. Malam orang diterima secara membuta-tuli, bulat-bulat dia terima mesej itu dan dia sebarkan kepada orang tanpa usul periksa. Contoh bulan Muharram ni, 2-3 hari lepas sebelum kedatangan bulan Muharram, saya sendiri pun dapat mesej orang kata apa? Sesiapa yang memberitahu kepada rakannya tentang kedatangan bulan Muharram, maka haramlah jasadnya daripada dibakar api neraka. Muka dapat tak mesej? Tak dapat. Saya seorang yang dapat. Dapat. Dapat juga kan. Mesej itu tak betul. Senang je. Pergi beritahu orang, bulan Muharram masuk esok. Selamat kita tak usah bangga. Tak payah ramai dah kuliah mengaji, tak ramai dah. Kuliah pun tak payah mengaji. Sebab apa? Sebab dah selamat dah kita. Sedangkan itu adalah suatu mesej yang palsu. Bila mana kita menerima mesej yang seumpama itu, ada orang yang berilmu, ialah dia jangan forward ke orang lagi mana dia tak tahu benda itu betul atau tak betul. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala cerita, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Apa Allah Ta'ala cerita? Wahai orang yang beriman, wahai orang beriman, kata Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila orang fasik datang kepada kamu dengan satu berita, datang apa juga berita kepada kita, fatabayyanu, hendaklah kamu selidik terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, supaya kau tak menimpakan sesuatu perkara terhadap kau, terhadap satu golongan yang menyebabkan perkara yang kamu buat itu menyebabkan kamu akan menyesal. Sebab itu kalau kita tengok sebab nuzul ayat ini, dia ada sebab nuzul dia, sebab turun ayat, iaitu ceritanya satu kabilah, kalau tak silap saya kabilah Bani Mustalik. Mereka ni masuk Islam. Bila mana mereka masuk Islam, mereka minta Nabi hantar utusan untuk kutip zakat dan sebagainya. Jadi Nabi pun hantarlah utusan. Seorang utusan ni, bila dia sampai ke sana, dia disambut oleh golongan Bani Mustalik ini. Bila kabilah ni sambut, maka ramai bila dia takut. Pasal dia takut? Sebab rupanya dia, kabilah dia ini, zaman dulu sebelum ini ada clash dengan kabilah ni. Jadi dia tengok-tengok, dia orang macam nak angkam dia aja. Dia lari balik, dia beritahu kat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, golongan itu sudah murtad dan dia nak bunuh aku. Itu dia. Berita disampaikan kepada Nabi. Nabi pun mempersiapkan ketenteraan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid supaya pergi kepada perkampungan kabilah tersebut. Tetapi Nabi beritahu kepada Khalid, jangan serang dulu, pergi cek dulu. Jangan serang dulu, pergi cek. Maka Khalid Al-Walid pun buat satu perkemahan dekat dengan kampung tersebut. Dia pun hantar seorang perisik. Perisik pergi cek. Perisik dia pergi waktu malam. Anak risik ni waktu malam, siap-siap orang bawa kan malam maksudnya. Sampai waktu subuh, tiba-tiba kedengaran azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya kabilah ini mengalunkan azan, lepas tu siap solat subuh secara berjemaah lagi. Maknanya mereka tidak bertahan. Sebab takkan orang bertahan melakukan azan dan solat secara berjemaah. Maka dengan sebab itu polisi patah balik beritahu pada Khalid bahawa golongan ni, kampung ni tak murtad sebagaimana yang disebut. Akhirnya bila dapat berita itu tak jadi laporan. Maka dengan sebab itu kita tengok betapa fatabayyanu, nak selidik berita itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW merupakan satu kewajipan. Bila kita selidik berita tu, baru kita tahu, oh benda ni tak betul rupanya.
Bayangkan kalau tak sidik dulu, apa berlaku? Apa berlaku? Sudah tentu berlakunya pertumpahan darah. Sudah tentu orang Islam yang tak berdosa akan terbunuh. Begitu juga hari ini bila kita tak sidik lu berita-berita yang sampai pada kita, berkemungkinan hadis palsu itu dengan begitu mudah disebarluaskan. Bila kita tak sidik lu berita-berita yang sampai pada kita, kita forward ke orang dia, bahawa kita dapati bahawa apa yang kita forward itu sebenarnya merupakan satu perkara fitnah. Bayangkan, satu perkara fitnah, satu perkara palsu, maka ia mengakibatkan satu keburukan yang akan berlaku di dalam masyarakat. Sebab itu perempuan, perkara yang sangat-sangat jelas untuk kita ambil pelajaran dan juga perhatian, supaya apa juga berita yang sampai kepada kita jangan kita terima bulat-bulat. Kita kena analisis terlebih dahulu supaya kita dapat memastikan berita itu satu berita yang boleh diterima. Itu belum lagi berita-berita yang boleh menggugat akidah. Ada juga macam saya pernah sebut dah sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah sebut dah, di mana ada orang hantar surat, hantar mesej, dia kata marilah sama-sama kita berzikir menyebut nama-nama Allah Asmaul Husna, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Malik, Ya Qudus. Tak ada masalah, cantik dah cara sebut tu. Tetapi rupa-rupa di ujung mesej dia kata apa? Sila sebarkan kepada 10 orang. Sekiranya anda menyebarkan kepada 10 orang, maka dalam masa 24 jam anda akan mendapat nikmat rezeki yang tak disangka-sangka. Tetapi awas, sekiranya anda tidak menyebarkan kepada 10 orang dalam masa 24 jam, anda akan menerima musibah. Tu dia, kita dengan kentang tangan siap-siap hantar mesej itu sebab apa? Sebab takut kena musibah. Sedangkan itu adalah mesej yang tak betul. Bila mana kita percaya pada mesej itu, kita telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita yakin bahawa mesej itu boleh bagi manfaat dan boleh bagi mudarat. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Soalnya tidak ada Allah. Oh, mesej ni boleh bagi manfaat. Mesej ni kalau sebar dapat rezeki, kalau tak sebar dapat bala. Hak bagi rezeki, bagi bala ada siapa? Allah, bukan mesej ini. Jadi maknanya di situ tak betul. Tetapi pasal kita forward juga. Pasal apa? Pasal percaya. Bila percaya boleh membawa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berat. Walaupun kita nampak benda itu kecil, tetapi sekiranya tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani dengan cara ilmu, maka ianya memberi kesan dan implikasi yang besar dalam kehidupan kita. Balik cerita bulan Muharram. Orang tanya, nak beramal apa bulan Muharram ni? Sebab orang kita dia memang suka nak beramal, bagus, alhamdulillah. Tetapi kita kena tahu konsep al-ilmu imam al-amal. Ilmu pemimpin kepada amalan. Tak boleh beramal tanpa ilmu, tak boleh. Jadi konsep al-ilmu imam al-amal, ilmu pemimpin kepada amalan, merupakan satu konsep yang kita betul-betul nak kena pegang. Jadi bulan Muharram ni, biasa yang semalam tadi ada orang tanya saya bulan Muharram. Dia tanya apa? Dia tanya, Ustaz, macam mana dengan buah Asyura? Orang kita hantu je, kita teringat makan je. Ingatkan nak tanya apa? Puasa? Ingatkan nak tanya apa? Puasa Asyura tak? Dia tanya apa? Buah Asyura. Saya kata awaknya buah Asyura. Tak lah nak tahu boleh buat ada apa? Ada orang kata itu Syiah, ada orang kata itu bid'ah. Perempuan yang dirahmati Allah, bubur Asyura ni makanan. Makanan ini dia walaupun Nabi tak makan benda tu, dia tak nama bid'ah. Pada makanan ni dia tengok halal haram. Kalau halal boleh makan, kalau haram tak boleh. Dia tak ada kena dengan bid'ah. Sebab kalau bubur Asyura bid'ah, roti canai lagi bid'ah. Sebab roti canai Nabi tak makan, roti bom pun Nabi tak makan. Kopi tongkat Ali juga bid'ah kalau macam tu. Sebab zaman Nabi tak ada kopi tongkat Ali, walaupun ada Sayyidina Ali, tapi kopi tongkat Ali tak ada. Zaman kita baru ada. Kopi janda 2 kali bid'ah. Kan? Sebab apa? Juga tak ada zaman Nabi SAW. Jadi maknanya perempuan, apa kena mengena dengan bid'ah ni? Tak kena mengena.
guna langsung. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makan sesuatu daripada muka bumi ni, yang ada atas muka bumi ni, halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Dalam bab ni Allah bagi tahu dalam Quran makan benda halal dan baik dan jangan ikut syaitan. Nak beritahu apa pada kita? Pastikan makanan kita halal supaya tak ikut syaitan. Sebab kalau makanan haram, syaitan akan menguasai diri kita. Itu beza. Jadi bubur Asyura tadi halal ke tak? Masuk apa? Pisang, kacang, apa lagi? Jagung, daging, rempah, kalau belah timur rempah, macam-macam modify sendiri kan. Asalkan benda itu adalah halal, silakan, tidak ada masalah. Tak timbul isu, kan? Tak ada masalah. Pasal apa? Pasal bahan-bahan itu halal. Tetapi kalau dimasuki benda-benda haram, maka barulah tidak boleh. Jadi benda itu simpan. Cuma bila sebut tentang sunnah Asyura ini, apa sunnah dia? Ada sunnah yang khusus, iaitu puasa Asyura. Ada. Itu sunnah. Dalam Muharram ni, bulan Muharram, dia panggil 10 Muharram, dia panggil puasa Asyura. Itu sabit dalam hadis yang sahih. Nabi SAW memang berpuasa. Bila Nabi start puasa ni? Sejak zaman Mekah. Sejak zaman Nabi duduk di Makkah dan Mukarramah, waktu tu Nabi dah puasa dah 10 Muharram. Waktu tu bulan Ramadan belum lagi difardukan, tapi Nabi dah puasa dah. Sebab kita tahu amalan puasa bukan amalan baru. Dia amalan sejak turun-temurun daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi berpuasa pada 10 Muharram. Cuma satu hari, bila mana Nabi duduk di Madinah, Nabi teruskan puasa. Zaman Mekah Nabi puasa, zaman Madinah Nabi puasa. Tiba-tiba satu ketika Nabi bertemu dengan golongan Yahudi. Nabi dapati Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram. Nabi tengok-tengok, dia berpuasa juga. Nabi SAW pun bertanya kepada golongan Yahudi tadi, sebab apa kamu puasa? Why? Pasal apa? Yahudi itu berkata, kami puasa sebab pada tanggal inilah, pada tarikh inilah, 10 Muharram inilah Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekejaman dan kezaliman Fir'aun, yang mana Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi untuk mengingati kemenangan, kejayaan Nabi Musa, maka kami berpuasa. Apa jawab Nabi SAW? Nabi kata apa? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu. Maknanya Yahudi, kamu kata kamu ikut Nabi Musa, tapi sebenarnya kamu tidak ikut. Kalau Yahudi ni, maka menentang Nabi dah. Sami'na wa aswayna. Dia berkata, kami mendengar tapi kami tak patuh. Itu partai Yahudi. Sedangkan Nabi SAW adalah meneruskan agenda para anbiya, termasuk Nabi Musa AS. Maka dengan sebab itu Nabi SAW kata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu. Tetapi cuba kita tengok, Nabi SAW tidak suka kita ada persamaan dengan Yahudi. Walaupun Nabi bukan tipu Yahudi, Nabi puasa 10 Muharram Asyura sejak zaman Mekah lagi. Tetapi bila mana Nabi dapati, rupanya orang Yahudi puasa juga, Nabi suka berbeza dengan Yahudi. Nabi tak suka sama. Maka dengan sebab itu Nabi pun cadangkan juga untuk kita berpuasa Tasu'ah. Apa Tasu'ah? 9 Muharram. Jadi perempuan, oleh yang demikian, daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bulan Muharram, kalau kita bincang amalan khusus, iaitu puasa dalam bulan Muharram, secara khususnya adalah pada 9 dan 10 Muharram, Tasu'ah dan juga Asyura. 9 dan 10 Muharram itu adalah hari yang disunatkan kita berpuasa secara khusus, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Baik, perempuan yang dirahmati Allah, nampaknya ada soalan yang masuk. Saya jawab soalan dulu. Apa hukum wanita haid berada di ruang solat untuk mendengar kuliah agama? Baik, masalah wanita haid berada di dalam masjid, di dalam masjid, maka kalau kita melihat jumhur ulama menyatakan bahawa wanita yang uzur tidak boleh berada
di dalam dewan masjid. Tidak boleh berada dalam dewan masjid. Sebab apa? Sebab hadap besar. Sebab hadap besar. Ada kadang-kadang dia kata alasannya ialah dia kata tak apa, zaman dulu mungkin takut tumpah ke apa, zaman sekarang musuh pada pakai semua cantik, tak nak salah. Dia bukan masalah tumpah tak tumpah. Orang laki-laki dia berhadap besar juga tak ada dalam masjid. Orang laki-laki ada tumpah apa? Ada tumpah apa orang laki-laki? Tak tumpah apa kan? Jadi dia berhadap besar. Bila mana dia berhadap besar, dia dilarang dulu dalam masjid untuk menghormati masjid tersebut. Dewan masjid ni maksud dewan solat yang utama. Ini dewan Allah tak pada sebelah tak pada dewan ini saja. Walaupun ada pandangan dia kata untuk menuntut ilmu boleh, sebab benda itu kewajipan darurat. Saya masih lagi tidak berpuas hati dengan hujah darurat. Sebab apa? Sebab hari ini kemudahan kita boleh pakai apa ni? Mikrofon. Boleh tak kita di sebelah tu boleh dengar? Kita di sebelah ni boleh dengar tak? Boleh dengar. Walau kita tak ada dalam ni, masih lagi boleh dengar. Jadi darurat kat mana? Bukan maknanya bila bila tak duduk dalam ni, dia tak boleh dengar kuliah dah habis semua tertutup. Dah, dia boleh lagi. Kuliah masih lagi diikuti. Nak tanya soalan boleh tanya, SMS boleh masuk lagi. Belum masuk soalan. Jadi maknanya tidak ada keperluan kat situ. Oleh demikian, untuk kita nak menjaga adab-adab dalam masjid, kalau musuh jangan duduk dalam dewan masjid. Walaupun ketika mana kita nak ikuti kuliah pengajian, surau tak apa, ni cerita masjid. Kita duduk kat mana? Kita duduk tepi dia. Bukan dalam dewan utama tempat solat ini. Itu ya. Mudah-mudahan kita tetap boleh duduk datang belajar, datang mengaji, tidak ada masalah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya pasal beli emas secara asal-asal bayar 4 kali. Ada unsur riba tak Ustaz? Ini apa? Ceritanya bagaimana orang beli emas. Ada siapa terlibat beli emas di sini? Zaman sekarang ni orang dia beli emas. Untuk apa? Untuk berbagai cara, berbagai alasan lah. Beli emas simpan ke, nama bisnes ke apa ke. Tapi dia buat beli emas secara asal-asal bayar 4 kali. Jawapan dia bayar 4 kali beli emas ni adalah haram, riba. Sebab jual beli emas tidak boleh bertanggung. Jual beli emas syarat dia tak boleh bertanggung. Nabi kata ha'an bi ha'in yadan bi yadin. Give and take at the same time. Kita bawa duit, kita pergi kedai, kita beli, kita bayar duit. Tak boleh kata okey, saya ni jual emas tapi tak kalah untuk orang tak orang berkemampuan, kita bagi 3 kali bayar emas 3 bulan. Haram. Itu adalah riba. Sebab apa? Jual beli emas, saya ulang sekali lagi, jual beli emas secara bertakuk adalah hari ini, kebelakangan hari ini ada orang diminat duk meniaga emas. Kita tak salah meniaga emas, tetapi masalahnya dia tidak mengikut hukum syarak. Akhirnya dia terjebak dalam perkara yang haram. Mana-mana jual beli emas dibuat secara ansuran atau apa kaedah dia sekalipun, tetapi secara bertanggung, maka ia adalah haram dan juga adalah riba. Sebab itu di atas kerana itu saya dapati hari ini ramai orang terlibat, terutama orang nak cepat kaya ni, ya, ni nak kaya cepat. Oleh demikian, hari Sabtu ni insya-Allah, Sabtu ni berapa bulan? Tu yang mengharap cerita di bawah. Hari Sabtu ini berapa? 8 Muharram. Sabtu ni 8 Muharram kita puasa Tasu'a dengan Asyura. Hari Ahad juga hari Isnin. Okey, tak apa. 8 tak puasa lagi. Kita di Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi insya-Allah akan dianjurkan wacana fiqh kewangan kontemporari yang membincangkan 2 isu, emas dan forex.
Ini terutama kalau siapa yang terlibat atau anak-anak yang terlibat atau siapa-siapa yang terlibat, sila hadir beramai-ramai ke Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi bermula pukul 8.30 pagi sampai Zuhur. InsyaAllah perbincangan nak cerita, nak lebih jelas. Ada pula pembentangan tentang kerja, nak cerita tentang bagaimana kebincangan berlaku apabila orang terlibat dengan penjualan beli emas ini. Dia tak sedar bahawa dia terlibat dengan riba. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kita akan terangkan pada waktu itu. Jadi siapa-siapa yang nak join dipersilakan. Masuk adalah percuma. Masjid. Okey. Dia ada pembentangan tentang kerja, semua akan dapat kita kerja insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya jika wanita itu memotong rambut pendek seperti lelaki, tetapi memakai tudung untuk aurat? Adakah wanita itu berdosa kerana menyerupai lelaki? Baik. Cerita tentang orang perempuan yang berperwatakan seperti lelaki, sama ada pakaian ataupun apa-apa jugalah. Biasanya pakaian dan perhiasan. Biasanya dua benda, pakaian dan juga perhiasan. Dalam hadis Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari, riwayat Ibn Abbas, la'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihin minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bil rijal, atau kama qala Rasulullah SAW melaknat. La'ana Rasulullah melaknat golongan lelaki yang menyerupai perempuan ataupun yang meniru perwatakan perempuan, dan Rasulullah melaknat golongan perempuan yang meniru ataupun menyerupai perwatakan lelaki. Maka ini satu peraturan yang ditetapkan dalam hukum syara. Orang lelaki kena jadi lelaki. Dia tak boleh tiru perempuan. Tiru perempuan macam mana? Yang pertama, dia suruh pakaian. Wanita dia ada pakaian dia, tutup aurat dia, dia ada barang kemas dia, rantai, kan? Gelang. Perempuan, laki-laki tak boleh. Laki-laki pakai gelang, laki-laki pakai rantai, laki-laki pakai subang, dia sudah masuk dalam kategori, walaupun dia kerah elok, jalan elok, bukan makna dia perempuan, tapi pakai rantai, tapi pakai gelang, pakai subang, dia termasuk dalam kategori menyerupai perwatakan wanita, termasuk dalam laknat Rasulullah SAW. Nanti ada satu kes tu, seorang imam tu cerita, ada seorang mari jumpa dia lelaki-lelaki, mari marah, mari suruh apa dia orang ni tak sensitif langsung, bak babi, bak anjing, tak sensitif, marah. Kawan tu pakai rantai, rantai emas dia. Dia marah pasal anjing babi, tapi dia sendiri buat benda haram pakai rantai emas. Dia melakukan dua kesalahan. Kesalahan pertama, pakai rantai itu adalah perwatakan perhiasan wanita. Kesalahan kedua, emas. Dua kesalahan. Emas juga untuk wanita, laki-laki tak boleh. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan, Nabi pegang emas dan juga sutera. Nabi kata ini dua benda ni halal untuk golongan wanita di kalangan umatku, tapi diharamkan bagi golongan lelaki. So sutera dan emas tak boleh. Sutera dan emas untuk perempuan saja, laki-laki tak boleh. Rantai, gelang, subang, walau bukan emas, dia juga perhiasan wanita, laki-laki tak boleh. Pakaian apatah lagi, kan? Itu daripada kalangan laki-laki. Begitu juga perempuan, dia tidak boleh meniru perwatakan laki-laki. Okey, potong rambut tadi. Kalau potong rambut pendek, orang perempuan ada juga rambut pendek, tapi tengok belakang tahu kata perempuan. Tahu, itu masih lagi okey. Bukan nak semua orang tengok, tapi dia dalam rumah tu kalau macam mahram dia tengok, tahulah bahawa itu masih lagi perempuan. Tapi kalau dia potong rambut pendek yang tengok tu orang tak tahu kata, hatta mahram dia tengok pun laki perempuan lagi lakok dia agak ingat ke jantan mana, maka itu adalah haram. Kerana apa? Kerana dia sudah masuk tasyabuh, dia sudah masuk menyerupai, kan? Sebab tu pendek pada huruf ada had-had yang dibenarkan, yang tidak menampakkan dia seorang laki-laki. Sekiranya dia memang kalau tengok tu for sure lah nampak dia orang lelaki, walaupun orang lain tak nampak, tapi kita cerita di rumah dia dah kan.
maka pada ketika itu ia termasuk dalam perkara-perkara yang haram dan tak boleh ia masuk dalam kategori meniru. Sebab itu kadang-kadang orang dia mendidik anak terutamanya, dia kena jaga benda macam ni. Anak semua anak perempuan, tak ada orang lelaki. Belakang kali ada seorang tu dia buat macam lelaki, tak boleh, haram. Kan? Begitu juga anak lelaki semua lelaki lihat seorang tu apa dia bagi pakai baju kebaya. Kan? Bagi make up apa semua cantik apa semua, pipi merah apa semua, pasal apa? Pasal teringin sangat hadapan anak perempuan, juga tidak boleh. Haram. Pasal apa? Pasal dia dah mendidik anak dia untuk membuat sesuatu yang bercanggah dengan fitrah. Islam dah letak dah fitrah, laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Benda-benda macam ni perempuan nak kena pastikan. Terutama ibu-ibu yang jaga anak-anak, yang tengok perubahan pada anak-anak tu. Jangan sampai dia melakukan suatu perkara yang mendapat kutukan dan laknat daripada Rasulullah SAW. Baik, perempuan dan dirahmati Allah. Jadi bila kita sebut lagi tentang Muharram ini, kita teringatlah tentang peristiwa hijrah Nabi SAW. Walaupun hijrah Nabi bukan berlaku bulan Muharram, dengan silap faham ya. Sebab ada nasyid sebut 1 Muharram detik permulaan, kan? Dia cerita perpindahan Nabi dan umat Islam. Nabi tak berhijrah bulan Muharram, tidak, silap. Nasyid tu silap. Silap, dia punya lirik dia silap. Sebab Nabi SAW berhijrah bulan Rabiul Awal. Kita buka mana-mana kitab sirah, kita akan jumpa, kita akan dapati bahawa perjalanan Nabi SAW, Nabi keluar daripada rumah penghujung bulan Safar. Kemudian Nabi duduk di mana? Nabi duduk di, bukan Gua Hira. Nabi duduk di mana? Gua Thur. Nabi duduk di Gua Thur selama 3 hari. Lepas tu barulah Nabi bertolak daripada Makkah, ambil jalan pantai, Nabi pergi Madinah. Nabi singgah kat mana? Singgah di Quba. Quba. Hari ni kalau kita pergi Madinah ada kan, kita akan pergi masjid Quba. Di Quba itu Nabi sampai pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal Nabi sampai di Quba, dan di situlah Nabi bina masjid yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran, dan masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibina di atas dasar ketakwaan. Satu cerita menarik di Quba, perempuan. Saya nak cerita, ada seorang sahabiah nama dia Ummu Haram binti Milhan. Ni cerita orang perempuan di Quba. Ummu Haram ni duduk di Quba. Dia ni dua beradik dengan Ummu Sulaim binti Milhan. Kenal Ummu Sulaim? Ummu Sulaim anak dia nama dia Anas bin Malik. Kenal Anas bin Malik? Anas ni pak dia nama apa? Pak dia nama apa? Malik lah, Anas bin Malik. Dalam cerita bin Malik tu fikir tengok kipas tak jumpa nama pak dia. Anas bin Malik. So pak dia nama apa? Malik lah. Sebab kita boleh jumpa nama Anas bin Malik dalam banyak hadis Nabi sebenarnya. Sebab Anas bin Malik telah dibawa oleh Ummu Sulaim, mak dia, jumpa dengan Nabi, bawa Anas ni masa tu 10 tahun, suruh duduk dengan Nabi. 10 tahun dia jadi khadam kepada Nabi, Anas bin Malik. Jadi maknanya begitu rapat dia dengan Nabi, begitu rapat. Dan Anas bin Malik kata Nabi tak pernah hardik dia, Nabi tak pernah marah dia walaupun dia menjadi khadam, kan? Nabi tak pernah sakiti hati dia. Nabi cukup baik, dia selesa duduk dengan Nabi. 10 tahun duduk dengan Nabi. Sebab itu Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Jadi kalau kita jumpa Anas bin Malik itu, kita tahulah dia memang duduk dengan Nabi SAW. Mak dia Ummu Sulaim. Dua beradik dengan Ummu Sulaim namanya Ummu Haram. Ni mak saudara pada Anas lah. Ummu Haram binti Milhan. Cerita Ummu Haram ni begini. Dia memang duduk di Quba. Nabi singgah rumah dia. Satu ketika Nabi singgah rumah dia di Quba, Anas pun ada, Ummu Sulaim pun ada. Nabi rehat tertidur sebentar, kemudian Nabi jaga daripada tidur, Nabi ketawa, Nabi senyum. Maka Ummu Haram bertanya, ya Rasulullah, sebab apa ketawa? Apa senyum? Nabi kata umat Islam akan menang di lautan. Nabi cerita di padang pasir, dia ubah padang pasir, tapi Nabi futuristik. Nabi dah cerita dah akan datang umat Islam akan menang dalam peperangan di lautan. Itu dia. Ummu Haram dia kata apa? Ya Rasulullah, doa bagi aku termasuk dalam angkatan tentera tersebut.
aku nak join sekali. Nabi kata, anti minhum, kamu daripada mereka. Itu jadi Nabi. Cuba kita tengok jadi Nabi tanda. Nabi waktu itu duduk di Quba. Nabi cerita kepada Ummu Haram, dia akan menyertai angkatan tentera laut. Itu senang cerita. Angkatan tentera laut. Zaman itu mana ada angkatan tentera laut? Duduk di tengah padang pasir. Tapi Nabi beritahu dah, Nabi SAW wafat, benda itu tak berlaku lagi. Zaman Sayyidina Abu Bakar, tak berlaku. Zaman Sayyidina Umar, tak berlaku. Zaman Sayyidina Osman, waktu itu Ummu Haram binti Milhan dengan suami dia berhijrah ke Syam. Hijrah ke Damsyik, duduk di sana. Pak Makkah ni berjuang, hidup Makkah perjuangan. Dia pun makin tua, mungkin tak lama duduk sana. Pada waktu itu rupanya Syam mendapat serangan daripada tentera-tentera Rom, Byzantine, Cyprus yang menggunakan laluan laut. Lalu Muawiyah memberi cadangan kepada Sayyidina Osman selaku khalifah waktu itu untuk membina angkatan tentera laut, nak menentang atau menghadapi serangan-serangan musuh yang datang dari laut. Akhirnya Sayyidina Osman setuju. Maka ditubuhlah satu angkatan tentera laut yang pertama. Kita bayangkan bila Ummu Haram dengar, baru dia teringat, oh, Nabi dah beritahu aku dah pernah, aku join sekali. Dia pun beritahu Muawiyah nak join. Maka dia diterima. Dan dibelayalah dia duduk di depan kapal di atas laut. Mana ada sejarah pengalaman orang Arab waktu itu belayar perang laut ni, ini kali pertama. Dan Ummu Haram termasuk dalam golongan tersebut, yang mana dia join sekali. Dan akhirnya sampai di Cyprus dia syahid. Dia syahid walaupun tak letak dalam perang. Dia syahid itu dalam keadaan dia jatuh tunggangan. Tapi nak cerita bila ia berlaku dalam peperangan, dia bukan syahid. Itu apa yang Nabi sebut, tak berlaku lagi, dia tetap akan berlaku. Itu cerita Quba. Jadi perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada soalan seterusnya. Nak buat macam mana sekarang Ustaz? Soalan sambungan ke apa? Tadi yang Bahar Belimah tadi ni, nak buat macam mana sekarang Ustaz? Saya dah bayar 3 kali, bulan 12 last payment. Lepas dah clear payment baru boleh ambil di Natu di Public Gold. So buat dah baru tanya. Orang tanya dulu baru buat kan. Dah buat dah baru nak tanya. Jadi maknanya susahlah kita nak cerita. Ya, benda dah berlaku dah cepat, settle ke cepat-cepat. Kan? Settle ke cepat-cepat, yang mana boleh settle. Sebab apa? Sebab benda sudah berlaku. Lain kali dia cerita dia macam ni. Lain kali tanya dulu baru buat. Bukan buat dulu baru tanya. Kan? Kira lain kali apa? Tanya dulu baru buat. Bukan buat dulu baru tanya. Dia masalah bila buat dulu baru tanya, dia confuse. Bila dah tak kenal, buat macam mana? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Ini ada satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ketika sedang solat, tiba-tiba dikejutkan dengan bunyi yang sangat kuat, hingga tanpa disengajakan terkeluar perkataan yang bukan bacaan solat. Itu apa tu? Adakah batal solatnya kerana dia tidak sengaja bercakap dalam solat? Alhamdulillah. Baik. Cerita benda tak sengaja. Cerita benda tak sengaja. Benda tak sengaja dimaafkan. Tak sengaja dia terkeluar. Dia terkeluar dalam keadaan yang dia tak sengaja kan. Benda tu keluar sendiri dia. Maka itu dimaafkan. Satu benda tak sengaja. Yang tak boleh, satu tabiat dia macam itu. Atau dia sengaja. Maka kalau sengaja tak boleh. Kan? Macam orang menangis juga dalam sembahyang. Menangis kalau tak sengaja tak apa, kita pergi Mekah. Dengar Imam Sudais baca Quran, menangis dia baca. Sampai dia nak menangis, senyap mati. Nangis. Kita duduk solat tengok kiri kanan kita menangis belakang, menangis lagi kuat. Tok Imam kuat, dia pun lagi kuat. Kita kata tak boleh jadi ni.
Dia orang menangis tak aku tak menangis, nampak korban tengah aku ni. Kita pun berderah di bawah, lagi kuat pada orang solat. Solat kita batal. Pasal solat kita batal sebab kita sengaja. Solat batal tak? Tak batal sebab dia tak sengaja. Dia baca Al-Quran tu dengan sendiri, datang sebab menangis. Datang sendiri, dia tidak kontrol. Dimaafkan sebab dia tak sengaja. Tapi kita boleh kontrol dia sebab nak tiru dia lah. Tak pergi nampak lekek. Jadi waktu tu kita telah melakukan kesilapan dan kesalahan yang besar, mengeluarkan suara yang tidak kena mengena dengan solat dengan sengaja, maka ia termasuk dalam perkara yang dilarang membatalkan solat. Itu kaedah. Jadi makna sengaja dengan tak sengaja. Kalau sengaja tak boleh, tak sengaja tak apa. Macam juga kita solat tiba-tiba apa kipas angin kuat, terangkum terangkat, terangkum terangkat, sejuk ya paha rasa kan. Habis semua paha kena, aurat terbuka. Kita tak sengaja, kita cepat-cepat tarik, tarik balik, kita boleh teruskan solat, tak ada masalah. Sebab dia kalau tak sengaja, kita boleh tutup balik. Tetapi bila kipas angin waktu panas pula, kipas angin deras sikit, terselak, sejuk rasa, syok pula sejuk. Kita biar relax, bukan buat dia sendiri dia, kita tak tarik balik kan. Kita merelakan aurat kita terbuka, maka pada ketika itu solat kita adalah faham. Itu keadaan yang apa? Faham konsep itu, insya-Allah kita faham. Baik. Puan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Nabi SAW berhijrah dalam bulan Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal Nabi duduk di Quba. Nabi duduk selama 4 hari sampai 12 Rabiul Awal. Kemudian Nabi pun berhijrah, Nabi sambung ke Madinah sampai pada 12 Rabiul Awal. So Nabi sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal dan disambutlah dengan penduduk Madinah. Ada yang kata nasyid, ada yang kata tidak, ada kata riwayat itu dhaif, itu tak penting lah. Tapi Nabi disambut dengan begitu meriah. Kalau zaman dulu, setiap kali musim Muharram, musim hijrah mesti ada lagu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Lagu ni tak ada, you know? Tak ada lagu. Pasal apa? Pasal diganti dengan Ya Hanana. Ya Hanana dah ambil alih lah tempat lagu Tala'al Badru Alaina. Ini tak ada. Dulu tiap kali hijrah mesti ada. Apa lebih Ya Hanana dengan Tala'al Badru Alaina? Apa lebih dia? Apa lebih dia? Tak ada lebih apa-apa, sama nasyid dia. Tala'al Badru Alaina pun nasyid, Ya Hanana pun nasyid, sama level dia. Cuma orang minat tak minat, cuma lebih Ya Hanana lebih dia. Ada dua lebih dia. Yang pertama, dia penasyid dia imported from Indonesia. Itu lebih dia lah kan? Yang keduanya muzik ni, rentak irama dia tu. Bahawa kita kadang-kadang dia minta irama dia kan. Jadi apapun sebenarnya, yang pentingnya kita tahu bahawa Nabi SAW hijrah bulan Rabiul Awal. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat bahawa walaupun Nabi hijrah bulan Rabiul Awal, tetapi tahun hijrah diletakkan oleh Sayyidina Umar pada tahun 17 hijrah dengan mengambil kira peristiwa hijrah Nabi itu dijadikan asas kepada peletakan tahun Islam. Bukan bulan Nabi hijrah, tahun Nabi hijrah itu dianggap sebagai tahun yang pertama kepada kewujudan kalender takwim Islam. Jadi sejarah peletakan tahun hanya berlaku pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bukan berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada tahunnya. Zaman Nabi bulan ada tapi tahun tak ada. Tetapi kalender Islam takwim hijrah hanya bermula pada zaman Umar Al-Khattab, iaitu 17 tahun selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa minit lagi untuk saya buka soalan secara lisan. Kan soalan SMS ditutup, mengumumkan bahawa
Soalan SMS ditutup. Sekarang saya buka soalan secara lisan. Sesiapa yang nak mengajukan soalan. Nampak hujan nak turun nak kejap lagi. Silakan siapa nak tanya soalan. Soalan open, terbuka. Silakan. Tak tanya apa ya? Bagaimana? Emas tu? Emas tu tambah bayar kemudian. Tempah. Itu dia hukum tempah, itu cerita lain. Bukan atas emas, itu adalah tempahan. Itu tak apa. Itu cerita tempah, bukan cerita jual beli emas. Tempah dia cerita lain lah. Sebab tempah tu kita tengok atas tempahan tu, bukan atas emas tu. Atas tempahan. Tapi kalau emas dia berbeza-beza ikut hari. Hari ni lain, esok lain, besar lain. Dia berubah. Tapi tempah, yang tu kan. Kan? Ya. Amalan khusus hanya puasa sahaja yang sabit dalam hadis Nabi SAW. Amalan umum, semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Zikirnya, salat malamnya, baca Quran, semua. Yang mana kita tahu, itulah kita buat. Dia tidak, yang khusus berdasarkan hadis itu. Yang lain semua amalan umum yang kita tahu. Apa amalan banyak, kullu ma'ruf, benda-benda yang baik semua kita boleh buat. Ya, bantu orang pun dapat pahala, baca Quran, berzikir, kan? Solat duha, kan? Solat malam, dan sebagainya lah. Banyaklah. Wallahu a'lam. Lagi soalan? Baik. Ya. Buang surah boleh buat, dalam masalah. Asalkan bahan yang kita guna tu halal, boleh. Dalam masalah, boleh buat. Pakai ramai-ramai, kita kacau sama-sama, lagi bagus. Kalau masa kacau tu 10 minit pula perak masuk dalam tuan, lagi sedap. Lagi sedap punya makan ternyatnya. Kan? Dia gotong royong, tak ada apa. Dia makanan ni disebut sebagai benda adat. Makanan benda adat. Jadi benda adat ni lagi mana tak ada percara musyarak, makanlah, tak ada masalah. Asalkan bahan-bahan halal, makanlah, tak ada masalah. So tidak ada masalah untuk kita berbuat Asyura. Cuma jangan anggap sunnah sudah. Jangan pergi letak di sunnah Nabi dah. Tak kena-kena. Dia makanan biasa. Turun-turun, ya. Tasu'a, Asyura, Tasu'a. Nama tu nama je, tak apa pun. Tasu'a dan Asyura. Minggu ni ya, Ahad dan Senin. Ingat hari ini. Ahad dan juga Senin. Buat dua-dua sekali. Kalau terlepas Ahad, lepas makan nuri, buat Isnin ke Selasa. Kan? Selasa. Ha? Boleh? Ha? Ahad tak puasa, kita puasa Senayan dengan Rabu Selasa. Baik, Ahad tu nuri banyak. So hari Senin dan juga Selasa hari. Yang betul-betul tu Isnin, Asyura tu 10 tu. Yang satu lagi nak bagi beza dengan Yahudi. Ya, lagi soalan. Ya, dia kena pergelangan tangan, dia kena erat macam tu. Atau pakai telekong boleh? Boleh tu, boleh.
Maknanya jangan bila Allahu Akbar ni dulu kan, sudah sampai ke sini. Ni tak boleh ni, nampak kan? Jangan tutup ni. Sebab tu kadang-kadang orang pakai apa tu, apa guna tu mana? Orang panggil stokin tangan. Kalau ni ada macam-macam ni. Kemudahan punya. Jadi bila turun tangan, kalau baju hak luhut pun tak apa, benda tu dah tutup lah. Itu boleh solat dengan pakaian yang kita pakai. Tak pakai telekung pun boleh solat. Tak apa, pakai sarung tangan pun tak apa. Tak apa. Alhamdulillah. Dia pakai sarung tangan pun tak apa. Sebab tangan ni boleh tutup semua. Yang tak boleh tutup satu ni, dahi. Boleh nak tutup saja sarung tangan, apa sarung bola apa tu. Yang apa? Yang goalkeeper dia pakai. Boleh kan nak pakai. Tapi yang kena buka ni saja ni, dahi saja. Jangan telekung kita tutup. Tak boleh. Itu kena buka. Kena buka. Lain tak apa. Takkan tak apa. Ada lagi? Tahlil yang pendek. Tahlil yang pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tahlil. Satu kali. 50 kali betul. 10 kali betul. Sebab asal tahlil itu adalah perkataan la ilaha illallah. Itulah tahlil maksudnya. Itu boleh pendek kan? Lain soalan? Tak apa, dimaafkan. Lain? Ada soalan? Ada lagi? Ada. Hujan orang tua sikit tak apa dan. Okey, kalau tak ada soalan kita berhenti sekadar itu. Ada lagi. Main kutu. Kutu jangan main, inah dah. Dia kutu duit ni, dia kita macam kita simpan duit kita kat orang je. Kita terus simpan. Okey betul. Dia macam janji, dia tak ada apa, dia tak ada riba, tak ada apa. Ya, dia hanya kita tolong. Orang tolong pegang duit kita juga. Kalau kita keluar 100, kalau 10 bulan dapat 1000. Duit kita orang tolong pegang sah. Bagi bonus kan? Jadi macam tu je. Kita tak apa benda tu. Ya? Yang lain? Tak ada? Okey. Jadi sekadar itu insyaAllah, mudah-mudahan sikit sebanyak itu bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, segala-segala semua maaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina aqwaman tuti'u bis-salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka al-masir. المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.